Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera Bapa, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Terima kasih kerana hadir dalam Public Lecture Series Anjuran Malay Heritage Centre, Pusat Warisan Melayu Singapura. Dan kali ini hampir ujung tahun dan kita pun sedang, MSC malah sedang bergerak dengan pameran Urang Banjar, dan ini kami tutup tahun ini dengan sebuah kuliah yang akan disampaikan oleh Ustaz Kushairi kita. Kuliah ini bertajuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Ulama Banjar Warisan Nusantara. Ini satu pendekatan sorotan tokoh, teks dan konteksnya. Termaklum bahawa Nusantara ini mempunyai ratusan ataupun deretan para ulama, khasnya ulama yang telah menghasilkan apa yang dipanggil kitab kuning. Dan kitab kuning yang dihasilkan seluruh Nusantara ini adalah sebahagian dari proses terpadu dalam pengislaman rantau ini. Dan rata-rata teks Islam ini, karya-karya daripada ulama ini dalam bahasa Melayu tulisan Jawi. Mungkin seawal abad ke-15 mungkin. Walaupun ada beberapa teks seperti Aqaid Al-Nasafi, itu pada tahun 13-an gitu, Masihi. Dan kalau kita perhatikan, antara tokoh yang sangat produktif menulis lebih hampir 20 karya yang dipanggil kitab kuning ini adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lahir 1710 Masihi dan wafatnya 1812. Agak lama usia beliau, dan diberkati itu dengan kesanggupan menulis dan merakam untuk digunakan di seluruh Nusantara. Kalau kita perhatikan bahawa penghargaan kepada tokoh-tokoh ulama Nusantara seringkali bergerak dalam bentuk biografi tokoh. Apa yang diperlukan lebih adalah kajian-kajian yang lebih tuntas, kajian yang lebih ilmiah, menilai, menimbang pemikiran mereka. Dan saya rasa kuliah nanti akan disampaikan oleh Dr. Kushairi, paling tidak akan memberi kita tirai ruang untuk membicarakan tokoh-tokoh daripada Islam Nusantara ini. Baik, kita tahu bahawa ulama yang besar ini kadang-kadang disebut sebagai matahari Islam oleh Tuan Syagir Abdullah. Tuan Syagir Abdullah ini pengumpul teks-teks Islam Nusantara yang bertebaran dari Patani, Aceh sampai Kalimantan, Sumatera, Jawa dan sebagainya. Itu agak baik. Jadi beliau menamakan itu. Kalau di tempatnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga dikenal sebagai Datuk Kelampaian ataupun Tuanku Haji Besar, tergantung kepada. Dan beliau lahir di Martapura dan seterusnya, pasti Dr. Kushairi akan menyampaikan. Apa yang menarik adalah rangkuman ataupun cakupan yang telah diberikan oleh tokoh besar kita ini dalam bidang tauhid, usuluddin, fiqh, kalau Melayu panggil pekah, dan tasawuf. Selalu tiga serangkai ini ada dalam kerja-kerja para ulama kita. Kalau kita perhatikan, beliau juga seorang pakar falak. 30 tahun belajar di Tanah Suci, Makkah, Madinah, dan antara ilmu yang beliau tekuni itu adalah ilmu falak. Dan selepas hampir 30 tahun lebih di Haramain, beliau pulang ke Asia Tenggara dan sempat singgah ke Batawi waktu itu, Jakarta, dan telah membetulkan sebenarnya sebuah kiblat dari sebuah masjid di Jakarta, di Betawi itu. Jadi ada batu bersurat, ada menyebut bahawa Syekhul kita ini telah membetulkan kiblat tadi. Lain-lain juga agak menarik diperhatikan bahawa bagaimana beliau juga berdepan dengan
satu gelombang ajaran di rantau ini, iaitu Wahdatul Wujud. Ya. Dan kalau kita perhatikan, kalau di Aceh pernah Wahdatul Wujud tajaan Syekh Hamzah Fansuri ya, telah digam ataupun telah dibantras dan mereka masuk bawah tanah, maksudnya underground ya, bukan bawah tanah literal ya. Dan mereka kemudian daripada itu ada beberapa ulama yang mengambil jalan tengah ya, jalan tengah untuk mengkoreksi ataupun menjelaskan dengan baik ya ajaran Wahdatul Wujud ni. Contohnya Samsuddin Al-Palimbani, tak silap saya ya. Al-Palimbani mengkoreksi, menjelaskan dengan baik. Abdul Samad Al-Palimbani. Kemudian kalau Syekhul kita ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau agak keras sedikit dalam pengertian ini ya. Kerana ada seorang tokoh ya yang namanya Haji Abdul Hamid yang dikata memegang ajaran Wahdatul Wujud ya. Itu akhirnya dihukum mati ya. Kerana fatwa telah dibuat kerana ajarannya menyimpang ya. Jadi teman-teman, maksud saya sebutkan begini adalah bila bicara sebuah teks Melayu, teks Islam Melayu, itu sebenarnya kita berhadapan juga dengan sejarah sosial, sejarah kebudayaan dan sejarah politik dalam sesebuah tempat itu. Teks tidak pernah wujud dalam kekosongan. Teks dihasil kerana merespon kepada sesuatu yang berlaku. Begitu juga dengan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Syekhul kita ini, ya, Muhammad Al-Banjari. Kenapa keputusan fatwanya, kenapa keputusan fiqhnya sedemikian begitu, kerana ada konteks yang tersendiri. Ya. Dan saya akan, ya, pasti Ustaz pakarnya, ya. Saya Dr. Razak Ibrahim, ya, sekadar moderator untuk forum ini. Kita ini ada kali kelima sebenarnya. Yang pertama sebenarnya kita undang kerana inilah ya asatizah hebat kita ya yang tampil membicarakan tentang tafsir oleh Kiai Son Haji ya, kemudian dituruti dengan beberapa kuliah yang lain, dan terakhir sebelum ini adalah kuliah saya sendiri berkenaan dengan hikayat Banja ya. Dan kita tutup tahun ini dengan tradisi Islam Kitab Kuning dari Muhammad Arsyad Al-Banjari ya. Teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan, ya, pasti ada yang sudah kenal Ustaz kita ini. Sekadar adatnya saya bicarakan gerangan beliau. Muhammad Khusyairi bin Taha ataupun Dr. Muhammad Khusyairi adalah Ketua Darul Quran Singapura di Masjid Kampung Siglap, memperoleh ijazah Dr. Falsafah dan ijazah sarjana daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pengajian Islam. Beliau pernah dilantik sebagai Fellow Pengkaji Li Kuan di NLB dan pada 2019 dan menerima beasiswa Pergas Kiai Zuhri Mutamin pada 2018 dan geran penyelidikan oleh MUIS Postgraduate Scholarship ya pada tahun 2011 ya. Kalau kita lihat maknanya ustaz kita ini sudah bermesra dengan kajian-kajian ilmiah. Nah, ini yang kita perlukan daripada para asatizah kita untuk tampil membicarakan khazanah Islam Nusantara yang sudah berusia 700 tahun hampir. Ya. Beliau telah menerbitkan buku Perkembangan Ilmu Tafsir di Singapura dan Pemikiran Kiai Son Haji dalam isu-isu sosio agama, selain menjadi pensyarah dalam bidang pengajian dan pembelajaran Al-Quran. Ya. Rasanya tanpa membuang masa lagi, ya, kerana takut banyak nanti Ustaz akan bicarakan, ya, saya undang, dan sebelum itu penting, ya, ya, boleh tak kita, ya, cuba nanti teman-teman kalau nanti ada soalan di ujung kuliah ini, ya, masuk ke dalam QR code ini, ya, dan nanti soalan itu akan tersampai kepada saya, ya, itu yang sebaiknya lah, sebab kita tidak akan menggunakan mic ya, jadi teman-teman harap dapat masuk dalam ini ya, kerana kita harus mengikut prosedur protokol COVID-19 ini ya. Baik, dengan itu segala hormat kita persilakan Ustaz untuk memulakan kuliah beliau. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurusi majlis Dr. Azhar, Taman Warisan Melayu yang sudi untuk mengundang dan sama-sama kita berkongsi. Para hadirin, ada sebahagian orang Banjar di sini ya, dan hadirat di studio dan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini, waktu cuti kita sama-sama menelusuri kehidupan seorang tokoh, iaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang orang Banjar lah. Saya juga ada kawan-kawan yang berbangsa Banjar, ada guru saya, seorang qari Al-Quran, suaranya sedap. Mungkin kebanyakan orang Banjar suara sedap-sedap agaknya, kerana dia masih lagi datang ke Singapura untuk melatih kita di sini. Okey, antara objektif kenapa kita membincangkan tentang tokoh-tokoh ini, kalau yang lalu Ustaz Ahmad Sonhaji, hari ini kita bincang tentang Syekh Muhammad Arsyad. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan cuba melihat tokoh-tokoh yang lain juga. Semata-mata kerana kita ingin mengambil pelajaran, mempelajari apakah sumbangan mereka yang boleh kita pelajari dan boleh kita ulang kembali sebagai contoh. Maknanya ada pelajaran-pelajaran yang telah mereka sampaikan itu sangat berharga yang tidak kita ketahui, ataupun mungkin generasi muda mungkin terlepas pandang. Sebenarnya sumbangan tokoh awal itu yang telah membangunkan jati diri dan kalau kita kata civilization ataupun ketamadunan kita orang Melayu ini. Kalau kita lihat, Syekh Muhammad Arsyad ini telah menulis 250 tahun yang lalu. So maknanya kita ada suatu hazanah yang berharga. Okay. So kita akan mulakan dengan melihat siapakah Syekh ini sebenarnya. Sebelum itu sebenarnya ramai pengkaji telah mengkaji Syekh Muhammad Arsyad ini sebenarnya. Ada, kalau kita lihat, Khairil Anwar, bukunya agak tebal, dalam 200 muka surat. Beliau telah mengkaji Syekh Al-Banjari ini. Dan saya dapati di antara tulisan-tulisan para pengkaji yang awal, tulisan beliau adalah antara yang komprehensif. Kerana beliau telah mendatangkan lebih kurang 20 pengkaji awal tentang Syekh Arsyad ini. Sama ada dari sudut biografi beliau ataupun karya-karya beliau yang dalam genre akidah ataupun usuluddin, dalam genre fikih dan juga dalam genre tasawuf. So maknanya setiap genre itu ada pengkaji-pengkaji tertentu. Okay. Jadi apa yang beliau fokuskan adalah dalam genre usuluddin ataupun akidah, kan? Beliau membuat ataupun mengkaji bahawa Syekh Abdul Rauf pada masa awalnya setelah pulang daripada Mekah itu cuba membenteras ajaran sesat. Kita di Singapura baru-baru ini ada baru timbul tentang ajaran sesat. Jadi Syekh Abdul Arsyad pada masa itu, antara kita kata usaha awalnya adalah mementeras beberapa ajaran-ajaran yang menyimpang. Antaranya seperti mana doktor katakan tadi tentang wahdatul wujud. Kemudian ada juga yang ajaran yang mungkin dibawa daripada agama dahulu mereka ataupun agama Hindu ataupun animisme, tentang adanya membuang pasilih dan juga menyanggar banua. Ini ada kaitan dengan orang-orang ataupun makhluk halus, kan? Untuk kita berbaik dengan mereka, kita harus berikan sasajen dan sebagainya. Ada yang kata sampai 41 jenis kuih harus dibuat untuk dipersembahkan. Jadi ini adalah antara perkara yang Syekh Arsyad mendidik masyarakatnya agar kita orang Islam ini tidak boleh kita memberikan seperti ini kerana dia melanggar akidah kepercayaan kita kepada Tuhan yang satu. Selain daripada beliau, ada pengkaji antaranya Wan Muhammad Saghir Abdullah. Beliau ada orang Malaysia. So kalau tadi orang Indonesia ini orang Malaysia, jadi orang Malaysia sendiri ada mengkaji tentang Muhammad Arsyad ini sebagai contoh. Setelah Wan Muhammad Saghir ini, beliau ada banyak pengkaji-pengkaji yang lain. Boleh dikatakan hampir semua pengkaji Indonesia dan Malaysia merujuk kepada Wan Muhammad Saghir ini.
So sebenarnya beliau menyingkap susur galur, banyak karyanya menyingkap susur galur dan juga zuriat keturunan Syekh Arsyad ini, kan? Di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, ada juga dalam karya beliau menyebutkan ada antara zuriatnya di Mekah dan juga di Madinah sendiri. Dan dia melihat apakah sumbangan zuriat Syekh Abdul Arsyad ini, ya. Okey. Kemudian kalau di Indonesia, kalau di Malaysia tadi kita dapati bahawa Wan Muhammad Saghir, kalau di Indonesia antara pengkaji yang agak kita kata senior adalah Azyu Mardi Azra, ya. Jadi beliau dalam karya-karya beliau ada menyentuh tentang biografi dan sejarah sosial intelektual Al-Banjari ini. So pengkaji Indonesia selalunya akan merujuk kepada beliau. Dan saya dapati ada kajian-kajian yang terbaru, antaranya yang ditulis oleh Maimunah ini, kan? Beliau dalam kajian beliau menyatakan tentang beberapa ciri-ciri penting Abdul Rauf, antaranya seorang penulis prolifik, penasihat kepada pemerintah, menumbuhkan institusi pendidikan, menyebarkan agama Islam yang toleran, menjadi mufti dan menumbuhkan jawatan kuasa fatwa pertama di sana, ya, dan juga mahkamah syariah. Jadi saya kira bagi yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut, bolehlah membaca karya-karya awal ini. Saya seperti saya kata tok selampit sedikitlah, menceritakan berdasarkan kepada bacaan-bacaan kepada kajian-kajian awal, ya. Okey, hari ini kita akan memfokuskan kepada kitab Sabilul Muhtadin litafaqquh fi amriddin. Okey. Kitab ini juga telah dikaji oleh beberapa pengkaji yang awal. Saya sebutkan namanya di situ. Ada yang melihat tentang kaedah usul fikih yang digunakan oleh Abdul Rauf ini. Dia menggunakan kaedah usul fikih mazhab mana? Ternyata menggunakan kaedah mazhab Syafi'i. Kemudian ada mengkaji tentang zakat. Contohnya, boleh atau tidak zakat yang dibayar di satu negara itu dibawa ke negara yang lain. So dia mengkaji itu. So Abdul Rauf fatwanya ada dua. Kalau individu kena keluarkan zakat di tempat mana dia hidup. Tapi kalau kerajaan ataupun raja boleh dipindahkan ke tempat yang lain kerana dia mungkin sebagai raja dia ada tempat yang lebih besar, kan? Dan kalau kita lihat dalam kehidupan Syekh Arsyad ini juga, dia ke Mekah nanti di kita kata scholarship by the Sultan, kan? Sultan yang mengantar dia untuk belajar di Mekah selama 30 tahun. Okay? Jadi ada banyak lagi lah. Tapi saya dapati mereka hanya mengambil sedikit untuk dibuat kaji banding. Contohnya bab dipanggil zakat, bab contohnya bab salat dan sebagainya. Saya belum dapati ada satu pengkaji yang betul-betul lihat mengeluarkan semua kaedah ataupun semua analisa dalam buku ini. Itu saya dapati, saya belum jumpa lah. Mungkin ada, cuma saya yang belum jumpa. Okey. Kita lihat Syekh Abdul Rauf ini sebenarnya seorang ulama abad ke-18. Dia lahir tahun 1710 dan meninggal tahun 1812. Jadi kalau kita lihat dia hidup selama 105 tahun, ya. Kalau Hijri, tapi kalau Masihi 102 tahun. Lamanya umurnya. Sebenarnya bila dia balik ke Banjar, dia sudah 63 tahun sebenarnya. Kalau kita lihat waktu kecil 7 tahun sampai ke 30 tahun itu dia tinggal di kawasan istana sebenarnya. Masa dia kecil, ada riwayat mengatakan kerana bacaan Qurannya bagus, jadi raja jemput ke istana. Ada yang mengatakan kerana kepakarannya dalam bidang-bidang kesenian, menulis, melukis. Dan beliau juga ada Quran yang beliau tulis sendiri, kan? Jadi ada beberapa versi lah kenapa raja menjemput beliau untuk tinggal dan belajar di istana. Dan kemudian raja mengahwinkan Muhammad Arsyad ini dengan seorang wanita Cina. Ada kaitan dengan keluarga istana. Jadi mungkin itu antara sebab mengapa orang Banjar ni lihat sebagai Cina sikit agaknya lah. Itu analisa saya lah. Okey. Kemudian beliau lahir di kawasan Banjar itu sendiri, di nama tempatnya Lok Gabang, ya. Di Kecamatan Astanbul, macam Istanbul, tapi dia bukan Istanbul, dia Astanbul, Kabupaten Banjar.
Ada pengkaji contohnya Wan Muhammad Saghir mengatakan bahawa silsilah Arsyad ini hingga ke Rasulullah SAW. Kerana kalau kita baca dia punya apa dia panggil susul galur apa dia panggil keturunannya. Jadi maknanya kalau kita gambarkan bila dia ke Mekah itu mungkin balik kampung lah. Kalau kita dapati maknanya datuknya daripada sana kan. Jadi perjalanan ilmiahnya ke Mekah dan Madinah itu bermula pada umurnya 30 tahun. Agak lewat sedikit lah kan, kalau kita lihat lah biasanya kalau sekarang kan kita pergi mungkin umur 15, 20, tapi beliau pergi pada ketika umur 30 tahun dan dibiayai oleh Sultan. Maknanya Sultan dapati bahawa beliau ini seorang yang cerdik, yang ada potensi untuk apa dipanggil mendidik masyarakat. Jadi Sultan mengantarnya. Dan ternyata di Mekah beliau ada rumah yang dibiayai oleh Sultan sebagai contoh. Maknanya di-funding, maknanya dia seorang yang mendapat biayaan daripada kerajaan. Nama Sultan itu adalah Sultan Tamjidullah. Kan? Okay. Kerana nanti bila dia balik Banjar, Sultan yang Tamjidullah dah meninggal. Anaknya pula Tamhidullah. Okay. Jadi Sultan Tamjidullah, bila Arsyad ini ataupun Al-Banjari pergi ke Mekah, dia duduk di sana lebih kurang 30, ada yang kata 33 tahun, ada yang kata 35 tahun. Kalau tengok tarikhnya secara spesifik seperti 33 tahun. Sebab nanti lagi 2 tahun dia duduk di Jakarta sebelum dia balik ke Banjar. Jadi mungkin itu semua dia travel 35 tahun baru dia balik kembali ke Martapura. Jadi dalam disenaraikan oleh para pengkaji, dia bertalaki, berbelajar dengan 19 para ulama di Haramain. Okay? Dan ulama-ulama ini adalah ulama-ulama ahli sunnah yang terkenal. Dan bukan hanya dia belajar sekali-sekali, tapi dia belajar secara bertalaki musyafahah. Maknanya kalau dia belajar kitab itu, habis kitab dari awal sampai akhir. Itu boleh kita gambarkan 30 tahun kan. Jadi maknanya satu kitab itu mungkin mengambil beberapa tahun untuk dia bertemu dengan guru untuk menyelesaikan pembelajaran kitab tadi. Jadi kerana kalau kita lihat beliau berkesempatan duduk bersama jaringan ulama Timur Tengah ini adalah faktor yang mempengaruhi pemikiran ahli sunnah beliau. Kan? Okey, sekarang dah balik ke Banjar ya. Di Martapura. Jadi beliau pulang ke sana pada tahun 1772 ketika umurnya lebih kurang 62 atau 63. Dan beliau ketika balik itu dia meminta Sultan agar diberikannya suatu bidang tanah untuk dijadikan tempat pengajian. Tempatnya daripada Banjarmasin itu lebih kurang 9 km. Jadi dia bangunkan tempat yang asalnya tidak ada apa-apa. Nanti kalau kita lihat, beliau ni mengamalkan apa yang diajarkan. Sekarang nanti di akhir nanti dia ada sebutkan antara pekerjaan terbaik itu ialah membuka tanah yang baru untuk bercucuk tanam. Tapi ataupun melakukan sesuatu yang seseorang itu arif dalam bidang tersebut. Okay? Jadi ketika dia pulang, dibuka namanya apa dia panggil? Dalam Pagar. Dalam Pagar ini asalnya tempat dia mendidik anak cucunya, tapi kemudian menjadi suatu institusi pendidikan yang melahirkan ulama-ulama di kawasan itu dan juga di kawasan Nusantara yang lain. Dan kalau kita lihat, kitab Sabil Al-Muhtadin ini ditulis lebih kurang 10 tahun setelah kepulangannya. 1783. Kalau kita lihat 1772, so kitab Sabil Al-Muhtadin ditulis 10 tahun selepas itu atas permintaan Sultan. So Sultan yang minta dia untuk menulis. Lebih awal kitab yang tentang akidah itu kan yang Al-Raghibin itu ditulis lebih awal daripada kitab fikih ini. So kita lihat bila dia balik dia tulis kitab Usuluddin Akidah dahulu, barulah kemudian dia menulis kitab fikih. Okay. Jadi kalau kita lihat beliau dapat berdakwah secara langsung kepada masyarakat Banjar di sana kan. Selain daripada menubuhkan institusi pendidikan, beliau juga menubuhkan jabatan mufti untuk memberikan fatwa dan nasihat kepada rakyat dan juga pemerintah, iaitu Sultan pada masa itu. Kalau kita ikuti kuliah Dr. Azhar yang lalu, terdapat peperangan Banjar kan, tapi itu selepas Arsyad ini 18 lebih.
Dan juga ada peperangan yang berlaku sebelum mereka masuk Islam pada 15 lebih, itu tidak berlaku semasa Muhammad Arsyad ini. Maknanya pada masa kehidupannya dan juga pada masanya itu keadaan yang aman damai, makmur, kan, dengan sultan yang baik, digambarkan oleh Muhammad Arsyad dalam kitabnya Sabilal Muhtadin di awalnya. Jadi kalau kita lihat, ini manuskrip fatwa beliau, manuskrip fatwa beliau. Jadi beliau menulis beberapa kitab, ada yang katakan 12, ada kata 15. Dan bila kita buat perbandingan, ada yang tidak disepakati, kan, ada yang dikhilafkan. Mungkin ada disebut nama beliau tapi tidak dipastikan beliau ataupun orang lain yang menulis, kerana beliau juga ada kawan-kawan yang belajar sama-sama beliau. Ada yang 4 sekawan daripada Palembang, daripada Bugis dan sebagainya. Mereka sama-sama belajar di Haramain. Okay. Jadi kitab yang kita fokuskan pada petang ini adalah kitab Sabilal Muhtadin, li at-tafaqquh fi amriddin, kitab fikih, kitab fikih. So beliau juga ada menulis kitab tasawuf, sebagai contoh Kanz al-Ma'rifah, ini kitab tasawuf. Al-Qaul al-Mukhtasar ini dia sebut tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang Imam Mahdi. Itu mungkin boleh kategorikan usuluddin lah. Okay. Okay. Dan dalam kajian ramai pengkaji yang dapat menjejaki anak-anak zuriat beliau, antaranya mufti yang pertama adalah cucu beliau. Mufti ataupun qadi yang pertama juga adalah anak beliau. Kemudian ada anak beliau itu daripada ketika dia pulang ke Banjar, salah satu kawannya Abdul Wahab Bugis itu dikahwinkan dengan anaknya, namanya Syarifah, ada yang kata Fatimah. Jadi ini adalah anaknya Syarifah tadi, kan? Cucu yang kitab perukunan yang terkenal di Kalimantan dan juga di Nusantara. Dan seperti mana saya katakan awal tadi, kajian Wan Muhammad Saghir mengatakan bahawa banyak dipanggil cucu-cucu ataupun zuriat beliau yang berada di Kalimantan, Sumatera, Malaysia, Singapura, Brunei, Mekah dan Madinah. Saya bila buat kajian sikit, saya dapati ada sebahagian yang di Singapura itu mengatakan bahawa mereka daripada keturunan Al-Banjari ini, kan? Jadi ini secara ringkas, ini adalah peranan yang telah dimainkan oleh Al-Banjari semasa kehidupan beliau dan meninggalkan kesan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam ataupun masyarakat di kawasan Nusantara ini. Dan yang saya ingin fokuskan hari ini adalah penulisan buku beliau itu ada unsur-unsur alam Melayu, kemudian yang bersifat moderat dan toleran. So kita nak cuba buat analisa sedikitlah teks daripada buku Sabilal Muhtadin ini. Okay. Secara umumnya buku ini cover tentang fardu ain, daripada bab salat ataupun bab taharah sampai bab makanan. So bab muamalat, munakahat itu dibuat dalam kitab-kitab yang lain, kan? Dan begitulah. Ini bukunya sebenarnya cetakan Pustaka Nasional Singapura, tapi tak ada tahun. Tapi yang dalam isinya adalah cetakan di Mesir. Maknanya Pustaka Nasional cetak kembali. Dia tak buat typesetting baru. Kerana di kolofon di belakang menunjukkan ia dicetak di Mesir, buku ini, ya. Okey, sebelum kita melihat teksnya, kita lihat sedikit kaedah penulisan yang telah beliau gunakan. Banyak terminologi yang beliau gunakan itu berbahasa Arab, kan? Jadi maknanya kita harus berikan, maknanya bukan semuanya tulisan ataupun bahasa Melayu Jawi, tapi ada terminologi bahasa Arab yang beliau gunakan di sana sinilah, ada banyak, kan? Terutama di bahagian mukadimah itu teks bahasa Arabnya banyak, kemudian beliau terjemahkan. Jadi kalau kita lihat, beliau menggunakan istilah kitab bila tajuk yang baru, contohnya kitab At-Taharah, kitab As-Salah, kitab As-Saum, maknanya dia gunakan istilah kitab. Kemudian bila dia masuk subtopik, dia pakai fasal. Maknanya kalau kita nampak perkataan fasal tu maknanya perbincangan topik yang baru tapi dalam tajuk besar yang sama.
Okay. Kemudian ada pula digunakan perbincangan-perbincangan kecil bermula, dalam kurungan bermula ataupun syahdan. Itu maknanya perbincangan-perbincangan kecil. Ada juga berbentuk soal jawab. Ditulis masalah. So itu ada ada masalah spesifik lah. Kemudian ada jawapannya di akhir. So secara umumnya, setiap topik itu yang saya sebutkan salat, zakat, puasa, haji tadi, beliau akan bincangkan apakah rukun-rukunnya dahulu, rukun-rukun salat. Kemudian apakah syarat-syarat salat, sebagai contohlah. Kemudian apakah yang disunatkan dalam salat, apa yang makruh, apa yang membatalkan. So ini sebenarnya kaedah banyak kitab-kitab fikih dalam bahasa Arab, kaedah ini. Kan? Pada masa beliau ini belum banyak kitab berbahasa Melayu. Malahan kitab ini di tepi itu ada teks yang ditulis oleh Syekh Nuruddin kan Al-Raniri. Syekh Nuruddin Al-Raniri adalah seorang ulama Aceh. Dalam komentar beliau di mukadimah dia kata, buku ini adalah buku yang sangat baik dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawi dia katakan, kerana belum banyak lagi kitab-kitab Melayu yang tersebar pada masa itu. Jadi beliau menjadikan teks ini sebagai semacam panduan lah di tepi. Tapi pengkaji yang selepas itu mengatakan bahawa teks beliau ini lebih komprehensif, sebab memang betul. Teks beliau lebih panjang, lebih banyak permasalahan dibincangkan berbanding dengan Syekh Nuruddin tadi. Agak straight forward sedikit lah kalau kita buat kaji banding ini. Ya. Okey, ini teksnya. Dengan tulisan Jawi. Ya. Saya bantu anda, saya transliterasikan di tepi itu. Secara umumnya kalau kita lihat, di awal itu banyak teks-teks Arab. Ya. Kita baca sikit lah. Ya. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar, lagi yang amat menganugerahi akan nikmat yang seni-seni juga. Aku mulai menghimpunkan kitab ini. Kemudian ada teks bahasa Arab. Alhamdulillahillazi wafaqa a'immata fi kulli asrin litahriril ahkam. Kemudian beliau terjemahkan. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang mengurniakan taufik akan segala mereka yang ikutan pada tiap-tiap masa bagi menghuraikan bagi segala hukum. Okay. Saya tak akan baca semua. Okay. Jadi kita akan lihat apakah contohnya teks-teks yang ingin kita berikan highlight sedikit. So dalam mukadimah ini juga setelah itu ada pujian kepada Rasulullah SAW seperti manalah biasa para ulama bila memulakan penulisan satu kitab akan memuji Allah SWT kemudian akan berselawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Okay. Kemudian beliau memuji kitab Nuruddin tadi, kan? So setelah dia berselawat kepada Nabi SAW dia kata kitab Syekh Nuruddin ini bahawasanya kitab seorang alim yang lebih daripadanya, iaitu Syekh Nuruddin Al-Raniri, nama negerinya yang dinamai ia dengan As-Sirat Al-Mustaqim. Ini juga kitab fikih. Ya. Syekh Al-Raniri ini sezaman dengan siapa ni? Abdul Rauf. Ya. Abdul Rauf sebenarnya dia lebih awal. Dia ada menulis tentang Wahdatul Wujud, dia against Hamzah Fansuri sebenarnya. Kan? Even setelah dia retire, dia balik ke India. Kemudian dia ada menulis kitab berbahasa Melayu juga. Kan? Okay. Jadi saya dapati beliau tak pernah jumpa, tak pastilah, tapi dia bukan, asalnya saya ingat dia pergi ke Aceh untuk belajar dengan Syekh Al-Raniri ini. Sebenarnya tidak. Dia mengambil kitab ini sebagai sampel kitab yang bagus yang telah diguna pakai pada di zaman itu. Ya? Kemudian kita lihat, okay. Jadi dia berikan sedikit komentar. Dia kata, walau bagaimanapun, kitab ini biasanya banyak kali disalah fahami. Dia kata kitab Nuruddin tadi, dia kata banyak kali orang salah baca kitab Nuruddin ini. Antara faktornya ialah kerana terdapat bahasa Aceh di dalam kitab itu, menyebabkan orang salah faham. Jadi dia kata, maka fasidlah, rosaklah setengah daripada ibarat-ibarat ataupun pelajaran yang diajarkan di dalamnya. Dan hampir tidak diperoleh suatu naskah yang sahihah daripada segala naskah yang dibangsakan bagi muallifnya, penulisnya itu Syekh Nuruddin ini. So maknanya saya dengan secara tidak langsung beliau memberikan perhatian agar apabila kita membaca kitab,
baca betul-betul, jangan salah baca. Kerana memang boleh ada potensi untuk tersalah baca. Perkataan contohnya kafarayanu. Nanti kita lihat kan. Kalau kita tidak benar-benar kita terbaca kafar ataupun kufur, tapi sebenarnya perkataan yang lain, bahasa Melayu kan. Okay. Kuperi sebagai contoh. Itu sebagai sampel di mana bila banyak teks Arab digunakan bersama-sama teks Melayu, jadi boleh berlaku salah faham. Kan, itu yang beliau berikan perhatian di sini. Okay. Kemudian ini adalah teks bahasa Arab, lebih kurang 8 line setengah, menjelaskan tentang sultan yang meminta untuk beliau tulis buku ini. Jadi ini terjemahannya. So dia kata dia menulis buku ini pada tahun 1193 ya. Okay, dia tulis pada masa tersebut, iaitu dia kata Maulana Sultan Tahmidullah Ibnu Sultan Tamjidullah kan. So ini adalah bukan sultan yang mengantar beliau belajar di Mekah, tapi anaknya Tamhidullah anak bapa Tamjidullah, dekat, tukar J dengan H saja kan, tapi orang yang lain. So sultan meminta agar dia menulis kitab ini sebagai rujukan. Kalau sultan minta maknanya rujukan negara lah. Kalau mungkin individu minta mungkin rujukan peribadi. Jadi dia kata beliau diperintahkan baginya suatu kitab pada menyatakan ilmu fikih atas mazhab Syafi'i. So memang masyarakat pada masa tersebut memang telah berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dan ini adalah rujukan-rujukan yang beliau gunakan dalam penulisan buku ini, sering kali disebut-sebut. Contohnya Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Al-Manhaj Syarah Manhaj. Kemudian beliau juga sering merujuk kepada Khatib Asyarbini dalam kitabnya Tuhfah. Kemudian beliau juga merujuk kepada antaranya Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya dan beberapa ulama-ulama Syafi'i yang lain. Okey. Jadi ini adalah sebahagian daripada kitab. Sebenarnya ada lagi kitab-kitab lain yang beliau sentuh dalam apa dipanggil mukadimah. Okey, saya tidak mahu panjang-panjang dalam mukadimah. Kita ingin nanti melihat kepada konteks masyarakat Kalimantan pada masa itu. Beliau ada sentuh tentang padi, beliau ada sentuh tentang apa dipanggil mungkin amalan orang-orang dalaman, orang Dayak di sana dan sebagainya. Okey. Jadi beliau juga saya fokuskan kepada mukadimah dahulu hari ini kerana ia sangat penting. Beliau agak merendah dirilah ketika memperkenalkan dirinya. Walaupun dia kata sultan meminta aku menulis, tapi dia kata sedikit ilmuku dan singkat himmahku dan kurang fahamku dan gerak zihinku, maka ku perbuatkanlah baginya suatu kitab yang mukhtasar atas barang yang ditentukannya daripadaku, padahal minta tolong aku dengan Allah Ta'ala. So maknanya ini menggambarkan kerendahan hati Syekh Muhammad Arsyad ini. Kemudian beliau juga berharap agar bukunya ini dapat dimanfaatkan. Dan Alhamdulillah memang masih digunakan. Sebagai contoh di Pondok Sungai Durian di Kelantan ya. Semalam saya dengar Facebook Live, mereka mengajar kitab Ar-Raghibin itu, bab pelajaran Tauhid, mengajar tentang Jabariyah menggunakan kitab Syekh ini. So maknanya memang lepas 250 tahun masih digunakan buku ini. Mungkin berkat doa beliau ini ya. Dia kata akan Allah Ta'ala jua kupohon bahawa memberi manfaat kiranya ia dengan kitab ini tiap-tiap yang menuntut, dan bahawa menghadapkan ia kepadanya akan gemar tiap-tiap mereka yang gemar, dan bahawa menjadikan ia akan dia tulus bagi zatnya. Maknanya daripada awal apa dipanggil intention ataupun niatnya itu telah ikhlas untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Okey. Ini pembahagiannya. Okay. So kalau kita lihat ada bab so hari ini saya akan sentuh tentang bab salat dan bab makanan sikitlah. Yang ada kaitan dengan kita kata kita hari ini dalam konteks moden dan juga pada masa itu.
Ini adalah bab yang pertama sekali. Selepas mukadimah, beliau menyentuh tentang bab tahara, iaitu kebersihan. Bab ini menceritakan tentang apa itu air yang mutlak, air yang boleh dibuat bersuci, kemudian bagaimana, apakah jenis-jenis najis, bagaimana menghilangkannya, berwudu, hadas dan mandi dan sebagainya. Kalau kita lihat buku pertama, masih tentang bab salat lagi. Saya ingat dua buku tu, dia ada satu buku pertama 200 muka surat, 250 muka surat begitu. Buku kedua pun sama, 200 muka surat sebegitu. Bab yang pertama masih bab salat lagi. Masuk bab kedua masih sujud sahwi. Maknanya masih yang buku yang kedua tu masih belum selesai bab salat lagi lah. Okay. Jadi dalam bab fikir, beliau ada menyentuh tentang adat-adat ataupun kebiasaan orang-orang yang tinggal di kita kata alam Melayu di Banjar ataupun di Kalimantan. Kerana dalam kitab-kitab fikir, contoh-contohnya di negeri Arab kan, di padang pasir kan, di padang pasir mungkin tak ada sawah kan, mungkin adalah tanam, mungkin di kawasan tertentu ditanam pokok apa dipanggil gandum dan sebagainya, tapi itu bukan kita kata tanaman utama orang-orang di negeri Arab. Tapi nanti beliau akan menyebutkan bahawa antara pekerjaan yang terbaik ialah menanam, membangunkan satu tanah baru, berhuma dia kata. Berhuma itu, huma kalau kita lihat kamus Dewan, merujuk kepada satu tanah yang belum dibangunkan, dibersihkan, kemudian diusahakan tanaman. Kan? Padi huma ni bukan padi yang biasalah, maknanya padi yang asalnya tak ada air pun diusahakan. Okay, begitu. Kalau kita lihat, dalam bab sembahyang ini, kan, beliau ada sentuh tentang, menjelaskan apa itu sembahyang, macam saya sebutkan tadilah aturannya. Sembahyang itu adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang ditentukan, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Yang saya nak fokuskan ialah beberapa isu. So beliau pertama sekali ada menyentuh tentang isu sembahyang di belakang mazhab yang lain, sah ke tidak sah. Kan? So dia kata, kan, kerana kalau kita belajar bab mazhab Syafi'i kan, kalau kita salat kita kena baca bismillah. Tapi ada mazhab lain yang tak baca bismillah, terus alhamdulillah. Jadi sah ke tidak? Dia kata, kalau kita pergi di satu tempat yang sultannya mazhab itu, dia kata boleh diikuti, tak perlu ulang kerana takut fitnah. Kan? Itu maksudnya ijtihad dia, contohnya orang pergi ke Mekah dan sebagainya kan, sebagai contoh. Ini isu yang dia bawakan, maknanya walaupun dia menggunakan kaedah mazhab Imam Syafi'i, tetapi dia juga membawakan pendapat daripada mazhab-mazhab kita yang lain untuk menunjukkan bahawa adanya apa dipanggil adanya ruang kelonggaran untuk kita berlapang dada dengan mazhab yang lain. Okey. Sebagai contoh ni gambar orang solat bertatu ya. Mungkin kenapa agaknya disentuh tentang tattoo ya pada zaman itu Saya gambarkan di Kalimantan itu kan banyak orang Dayak kat dalam, sebab mereka berdakwah kan. Orang Dayak ni dia tak faham tulisan, jadi kena berdakwah. Jadi sebagai mereka ada tattoo ya. Tattoo. Jadi dia explain tentang bersalat dengan tattoo ni diterima sah ke tak sah. Kan? Tapi kita di Singapura pun samalah anak-anak apa yang mungkin baru nak kena agama dulu dah bertattoo kan. Tapi tak boleh nak hilangkan. Sah ke tidak? Jadi dia jelaskanlah dalam apa ni, dia kata syahdan wajib menghilangkan washam ataupun tattoo itu pada badan, iaitu apa maksud tattoo, dia kata mencucuk kulit badan dengan jarum hingga keluar darah, kemudian maka dimasukkan ke dalamnya nila. So dia kata tak boleh kan? Tapi dia kata kalau dia tak boleh hilangkan dan dia takut ia akan demikian itu, maka tidak wajib baginya menghilangkannya dan dimaafkan daripadanya, maka dan sahlah sembahyangnya. Maksudnya kalau dia risau, kerana ada yang buat tattoo kat muka kan, nak hilangkan mungkin susah. Jadi dia kata dia kata dimaafkan dan boleh kan. So ini menggambarkan adanya sifat toleransi, sebab kadang-kala dalam masyarakat kita berhadapan dengan golongan yang mungkin mereka pada masa awalnya mungkin tidak mengamalkan agama ataupun agama yang lain, jadi diberikan ruang untuk mereka dapat dapat berasimilasi dengan masyarakat Islam yang sedang berkembang pada masa itu. Okey, kemudian ini tentang sujud syukur ya. Kenapa sujud syukur ini?
Kerana kita dapati bahawa di masa itu memang ada ajaran-ajaran tarikat di lebih awal. Antaranya ialah sebab wahdatul wujud tadi. Dan sebahagian amalan-amalan dan tarikat ini mungkin tidak sesuai dimasukkan dalam salat sebagai contoh. Contohnya amalan sujud syukur. Sujud syukur ni beliau katakan harus dilakukan di luar salat. Kan sebab sebahagian amalan tarikat dia buat sujud syukur kadang-kala dalam salat ataupun betul-betul lepas salat dia mesti nak buat sujud syukur. Jadi dia kata sujud syukur ini adalah sunnah tapi dibuat apabila mendapat sesuatu kegembiraan, dapat harta, dapat anak, dapat sesuatu yang lama ditunggu-tunggu, itu boleh. Tapi tidak boleh dimasukkan dalam salat sebagai contoh. So ini, dan beliau kalau kita lihat baca dia punya biografi, beliau belajar tarikat di Madinah tapi dia tidak kembangkan tarikat di kawasan Kalimantan. Tetapi kawannya di tempat yang lain di Palembang mengembangkan tarikat. Kan? Mungkin ada faktor tertentu yang menyebabkan kenapa beliau tidak memberikan perhatian kepada tarikat tadi. Kan? Okay. Slide ini ada gambar burung ya. Burung di kawasan Borneo. Di Borneo ni banyak burung. Ya? Saya secara personal belumlah betul-betul pergi ke Borneo, tapi ramailah rakan-rakan yang tinggal di sana. Jadi beliau ada menyebutkan lebih daripada 20 jenis burung dalam teks ini. Ya? Okey. Ni birds of Borneo. Dalam teks fikih disebutkan banyak jenis burung. Kenapa? Ini adalah dalam bab makan, halal dan haram. So dia identify mana burung yang halal, mana burung yang mungkin dilarang dimakan. Kerana sifat-sifatnya seperti burung gagak ataupun burung helang kan tak boleh makan. So jadi ada beberapa jenis burung yang hampir sama sifatnya seperti burung gagak itu disenaraikan. Okay. Sebagai contoh dalam teks ini beliau kata, dan haram sekalian burung yang menyambar dan yang mencabut makanannya dengan kuku seperti Raja Wali. Mungkin Raja Wali di Mekah tak ada saya rasa. Mungkin di kawasan kita lah. Raja Wali, helang dan tambun dan nuri dan kakak tua dan atat dan serindit dan tancur. So ini adalah jenis-jenis burung yang kata tidak boleh dimakan kerana mereka mencabut makanan dengan kuku ya. Kemudian dia kata ada satu jenis burung nama dia Ghattas, ni bahasa Arab lah. Dia kata burung ni, kalau kita tengok National Geographic kita tahulah, dia nak tangkap ikan, dia akan masuk ke dalam laut, kan dia tangkap ikan, dah dapat baru dia keluar. So dia kata burung ni boleh. Dia dalam kategori Ghattas, dia kata. Ini bahasa Arab lah. Kemudian dia sambung lagi. Tapi burung yang Birathah, ini tak boleh makan. Dia kata burung tu putih, lambat terbangnya seperti burung tiung. Dia kategoriskan burung tiung dalam kategori burung birasah ini, kan? Dan kemudian dia kata dan demikian lagi haram merak dan keluang kelampang dan tuling dan bubut dan takut-takut dan ketupai. So ini pun juga dia kata jenis burung-burung yang tidak boleh dimakan. Okay. Mungkin hari ini kita tak face lah isu ini kan, tapi beliau address isu yang dihadapi oleh masyarakat beliau. Kemudian dia kata dan haram burung yang ditegahkan daripada membunuhnya seperti belatak dan burung kalaliangan. Okay. Kemudian burung dan halal burung suari dan tiap-tiap yang meminum air tiada bernafas dan yang bersuara dengan berdengung dengan berturut-turut seperti merpati dan derkuku. Dia kata ini boleh makan. Dan jika berlain-lain warnanya dan bagainya sekalipun. Okay. So ini maknanya beliau cerita tentang burung dalam kitab fikih. Dalam kitab Arab tak ada, maknanya ini macam ijtihad beliau setelah observasi lah. Ini kira saya kata agak saintifik lah. Observation secara saintifik dan didokumentasikan. Okay. Dan ini yang kita maksudkan tadi padi huma kan. Biasanya padi ni kan kita tanam di kawasan yang lanai yang rendah. Jadi air dia boleh bertakung. Tapi ada tempat-tempat tertentu susah untuk ditanam padi yang bawah. Jadi mereka membuat namanya huma. Huma itu dipanggil kawasan yang tidak ada apa-apa, dibersihkan kemudian ditanam padi. So kita lihat apa yang beliau sebutkan ini. Kan? Beliau katakan dalam mencari sumber pendapatan, dia kata usaha yang terafdal itu berhuma. Kerana bahawasanya manfaat itu lebih
terlebih umum dan yang mengerjakannya terlebih hampir kepada tawakal dan terlebih sejahtera daripada perdaya dan khianat. Jadi guru saya tadi yang saya sebutkan tadi yang ajar suaranya sedap, sekarang dia dah dia dah retire, dia balik kampung, dia tanam padi. Kan? Saya tak pasti ada kaitan tak tentang orang Banjar ni mesti bagus tanam padi kerana itu suatu kerja yang bagus. Tapi kalau kita analisa sebenarnya kalau mungkin di Mekah dia tidaklah sebut fatwa ini kerana mungkin pekerjaan di Mekah itu yang sesuai mungkin tanam pokok yang lain kan ataupun pekerjaan yang lain. Tapi di samping itu dia juga cakap bahawa dan yang mengiringi berhuma itu ialah berusaha dengan kepandaian dirinya seperti menjahit ataupun menyurat atau bertukang atau barang sebagainya kerana bahawasanya demikian itu lelah pada menuntut yang halal terbaik dan mengiringi dia berniaga kan. So maknanya sebenarnya dia against ada sebahagian masyarakat masa itu yang tidak mau berusaha, yang maknanya yang pengikut tadilah ajaran-ajaran yang menyeleweng tadi kata kita tidak perlu berusaha kan kerana Tuhan dah menetapkan dan sebagainya, yang ada kaitan dengan Jabariyah tadilah yang beliau sentuh dalam kitab beliau yang Ar-Raghibin tadi. Jadi ini mungkin kerana beliau ini seorang ahli jawatan kuasa fatwa, jadi ini dikira semacam fatwa lah maknanya untuk masyarakatnya pada masa itu kan. Jadi mungkin hari ini di Singapura sebagai contoh, mungkin fatwa yang dikeluarkan tak sama dengan apa yang disebutkan oleh Muhammad Arsyad di tempatnya dan di zamannya kan. Tapi kita kata nilainya sama, berusaha dengan tulang 4 kerat, berusaha sungguh-sungguh untuk menghasilkan pendapatan yang baik. Okey. Kemudian ini adalah penutupnya. Penutup buku kalau kita lihat dia selesai menulis pada hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1995, iaitu pada 1780 ya Masihi. So disebutkan di situ. Jadi dia tulis lebih kurang 2 tahun. 2 tahun buku ini ditulis pada umurnya 60-an lah, 63 hingga 65 tahun. Okay? Bukan 70 lah, sebab tadi dia balik dah 63. So 10 tahun kemudian dia tulis umurnya dah 70. Jadi dia kemudian hidup lagi 30 tahun, 102 tahun kan tadi. Jadi maknanya ulama yang seperti beliau ni, beliau juga diriwayatkan suka bercucuk tanam di tempat tadi kan, dalam pagar tadi. Okay? Jadi mungkin itu antara faktor yang menyebabkan beliau ni sihat lah, makan usaha sendiri kan, berkebun. Kemudian ada pula testimoni ulama yang lain pada masa itu. Antaranya adalah dalam buku ini, testimoni Syekh Ahmad Al-Fatani. Kan? Malahan beliau mengarang lebih kurang 15 bait syair memuji kitab ini kerana belum ada banyak kitab bahasa Melayu ditulis pada masa itu. Okay? Kemudian ini pula adalah cetak ya, cetak dari yang Mesir tadi. Bahasa Melayu tulisannya, pemiliknya memberikan sedikit ucapan di situ, iaitu siapa nama pemiliknya, Isa Al-Babi Al-Halabi ya, di Mesir. Kan? Dia kata dia mencetak bahan-bahan yang bermutu lah. Okay. Jadi kesimpulan ataupun kita kata ini adalah dapatan daripada menganalisa biografi dan juga teks beliau daripada kitab Sabilal Muhtadin tadi. Pemikiran beliau ini banyak dipengaruhi oleh pandangan ulama bermazhab Sunni, ulama Sunni bermazhab Syafi'i. Kan? Dan memang beliau menggunakan metodologi Asy-Syafi'iyah dalam penulisan buku ini. Kan? Namun beliau tetap bersikap terbuka dan menerima pandangan ulama fikih bermazhab yang lain dan menyebutkannya dan menerimanya, terutama ketika berhadapan dengan isu dalam konteks tertentu. So ianya praktikal untuk diamalkan hingga masa hari ini, hingga kini. Okay? Jadi beliau adalah seorang ulama Nusantara yang dapat mensepadukan di antara syariah, akidah dan tasawuf dalam karya-karyanya ya. Itu dipanggil dapatan ringkas saya dalam mempelajari ataupun membaca tentang Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ini. Seperti mana Dr. Azhar sebutkan tadi, kajian saya yang lebih panjang adalah Ustaz Ahmad Sunhaji.
Jadi saya menggunakan framework yang hampir samalah untuk melihat, tapi belum lama sangat. Jadi saya sendiri perlu membaca lebih lanjut semua bukunya. Belum sempat baca semua, baru dipanggil glance through. Jadi saya ingat ini satu usaha awal untuk mengenali para ulama kita, kan, dan kita boleh teruskan mengkaji dan membaca kajian-kajian yang telah ditulis oleh para pengkaji yang lebih awal. Kita ada masa untuk kita mungkin bersoal jawab dan membincangkan dengan lebih lanjut kalau ada, untuk kita melihat boleh tentang biografi beliau dan juga teks beliau ini. Boleh. Jadi kita berpindah tempat untuk kita berdiskusi. Boleh, Doktor? Okey. Saya serahkan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin boleh kita tepuk tangan untuk Ustaz, ya. Terima kasih banyak. Soalan yang mungkin boleh nanti diajukan lewat Slido, ya. Saya agak kurang mahir tentang hal ini, jadi akan diuruskan oleh vendor kita, ya. Yang ini. Mohon kerana kita tidak boleh menyerahkan mic, ya. Jadi mohonnya teman-teman yang mahu mengajukan soalan boleh pakai itu, kemudian dihantar kepada vendor dan saya akan baca lewat di sini. Ya. Baik, sementara kita tunggukan soalan dari teman-teman kita, ya, baik yang di rumah ataupun dalam dewan ini. Mungkin Ustaz boleh bicara sedikit selain karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, adakah kitab-kitab lain yang digunakan dalam pengajian Islam, ya, sama yang bersifat tradisional, kitab kuning, ataupun dalam pengajian Islam di kampus, di universiti? Ya, mungkin kalau Ustaz boleh tambah sedikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat kitab-kitab para ulama awal seperti Syekh Arsyad Al-Banjari ini, antaranya Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, nama kitabnya Sirus Salikin. Ketika saya ke Aceh 2 tahun lepas, pergi ke Dayah tu istilah madrasah di sana, dan saya cuba tanya apakah kitab yang digunakan. Ternyata kitab yang diberikan kepada saya itu adalah kitab Sirus Salikin, 2 jilid. Masih digunakan di institusi pondok, katalah. Dan kitab ini juga, contohnya kitab Sabil Al-Muhtadin tadi yang ditulis oleh Syekh Arsyad ini, masih lagi digunakan di contohnya pengajian Islam tradisional lah, kita katakan, di Kelantan, antaranya di Pondok Sungai Durian, gunakan kitab Syekh Abdul Arsyad ini. Jadi kita dapati memang dalam sejarah kitab ini digunakan di institusi pendidikan tradisional kebanyakannya. Adapun di institusi pengajian tinggi, kita dapati mereka lah yang mempopularkan buku ini. Ya. Contohnya kalau kita lihat pengkaji-pengkaji tadi, lebih 20 orang, 30 orang itu mereka adalah pensyarah universiti. Ada rektor, ada mereka ini pensyarah-pensyarah senior. Mereka antara yang mempopularkan kembali. Mereka lah yang mengkaji komponen-komponen yang ada dalam kitab-kitab ini, kan, dan menyebabkan masyarakat ingin mencari dan membaca kembali kitab-kitab karya para ulama awal, kan. Dan kalau di Singapura begitu juga. Sebenarnya buku yang saya rujuk tadi itu adalah, saya kira naskah tu belum lama sangat. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun atau 30 tahun. Kitab itu digunakan oleh Ustaz Jazair, kan? Dapat daripada Ustaz Jazair. Saya kira dalam tu ada nota-nota beliau menggunakan buku ini untuk mengajar muridnya. So itu di Singapura lah. Maksudnya kita kata bahawa memang masih digunakan kitab-kitab ini. Cuma tidak begitu meluas, kan? Dan satu kerugian lah kalau kita dah terlepas pandang akan karya-karya para ulama ini. Maknanya satu kerugian. Ulama-ulama awal, mereka membaca kitab-kitab ini menjadi mufti mereka. Mereka menjadi qadi, mereka menjadi ulama besar, kan? Kerana cara perbincangannya itu agak detail, ya.
bab salat itu sudah 200 lebih. Mula-mula akadnya kita fikir apa yang dibincangkan tentang salat sampai 200 muka surat lebih, kan? Kerana dibincangkan secara detail, kalau begini bagaimana, kan? Wuduknya batal bagaimana, kan? Kalau ada contohnya terpicit jerawat bagaimana, itu semua ada. Itu semua ada dibincangkan agak detail, dan juga mungkin ini antara faktor kenapa ulama-ulama awal kita agak teliti dalam bab-bab ibadat tadi, kan? Dan kalau kita nak dibandingkan dengan mungkin pembelajaran moden hari ini, kan, mungkin hanya cover sikit-sikit je, kemudian kita banyak buat aktiviti bermain-main dan sebagainya. Mungkin kita harus melihat kembali apakah teks-teks yang lebih komprehensif boleh diguna pakai dalam institusi pendidikan hari ini, kan, boleh dinilai semula. Kalaupun tidak digunakan secara sepenuhnya, mungkin ada orang yang mungkin meringkaskan ataupun mensyarahkan, kan, macam saya katakan tadi, di Pondok Sungai Durian yang mensyarahkan itu adalah Dr. Abdul Basit. Beliau seorang doktor, kan, menggunakan teks Muhammad Arsyad ini untuk menjelaskan tentang pemahaman yang menyeleweng tentang Jabariyah sebagai contoh. So saya kira ini adalah bahan-bahan khazanah berharga yang boleh kita gunakan kembali dalam institusi pendidikan kita, kan, agar tidak hilang ditelan zaman, kan. Dan Ustaz Jazair kata biasanya 2 buku ni lah, kalau orang-orang terutama orang ikut tarikat, Sirus Salikin dengan kitab apa dipanggil Sabilal Muhtadin. Kira 2 ni syarat kalau ikut tarikat tak belajar tak sah, begitulah dijadikan, kan. Saya tak pasti, mungkin negeri lain ada kitab-kitab ulama yang lebih awal yang mereka masih guna pakai. Ya, pasti kalau di Patani, ya, karya-karya ulama-ulama Patani, ya, itu masih lagi diguna pakai. Selain kalau kita tahu Sumatera sendiri memiliki beberapa jago-jago handal, ya. Abdul Samad Al-Palembani, Abdul Rail Singkil, saya rasa masih juga direferensi. Kemudian Kemas Fakhruddin, ya. Yang tak silap saya, kalau Kemas Fakhruddin juga ada kitab Fathur Rahman. Kadang-kadang Ustaz, judulnya sama, ya, tetapi penulisnya beza sebab dalam konteks ini ada bentuk saduran. Artinya mereka mengkaji, mengambil beberapa teks Arab itu, kemudian disadurkan dan dibubuh judul Arab juga, tetapi isinya Melayu. Itulah dalam konteks kitab kuning. Baik Ustaz, kita sudah masuk banyak soalan di sini. Di dalam setengah buku sejarah ada menyebutkan bahawa Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Daud Al-Fatani dan Syekh Abdul Samad Falimbani singgah ke Singapura. Ya. Ketika pulang mereka dari Mekah, dan adakah ada catatan yang tercatat mengenai persinggahan mereka ke situ? Ya, ini soalan sejarah ni, betul ke tidak, ya? Kalau kita lihat pada ruang waktu itu, kondisi Singapura bagaimana? Ya. Rasa Ustaz bagaimana agaknya? Pernah tak Ustaz ketemukan data seperti itu? Sejauh pembacaan saya belum jumpa faktor data itu yang dia singgah di Singapura. Yang ada adalah seperti mana Dr. Azhar katakan, dia singgah di Jakarta. Dulu Betawi. Bahasanya Betawi, ya. Dia membentulkan beberapa masjid. Salah satu masjid ada apa dipanggil tadi, ada batu bersuratnya. Tapi kalau kita baca, dia membentulkan beberapa masjid yang lain juga, kan? Jadi itu dia kata 2 tahun dia tinggal di Patawi itu, barulah dia pulang ke apa dipanggil di Banjar. So far saya belum jumpa dia datang ke Singapura. Tapi ada saya dapati sebahagian mengatakan bahawa beberapa ulama Singapura awal itu adalah keturunan beliau. Tidak pasti, saya belum membaca lanjut sama ada daripada sana yang datang ke sini ataupun bagaimana, kan? Jadi itu perlu membaca lebih lanjut kitab Wan Muhammad Saghir. Itu memang dia kaji tentang susul galur keturunan Al-Banjari ini, kan? Memang dia minat. Saya kira ada kaitan dia dari segi kekeluargaan mungkin, kerana memang luar biasa kajiannya. Malahan ulama daripada Indonesia sendiri ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa dipanggil fakta-fakta baru yang dibawa oleh Muhammad Wan Saghir tadi, kan? Jadi itu saya kira perbincangan sejarah yang saya sendiri mungkin bukan ahlinya, mungkin boleh merujuk kepada ahli sejarah untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang perkara inilah. Ataupun saya sendiri belum ketemukan daripada, kalau kita dalam pengajian Melayu, tadi Ustaz sebut tu kan, kami bukan santri, tetapi dalam pengajian Melayu antara yang kami baca itu adalah
Al-Muntazah Al-Mahdi itu ya. Itu dalam klasifikasi mengkaji Islam millenarian gitu ya. Islam yang menantikan datangnya Imam Mahdi itu ya. Jadi agak menarik kalau banding dengan kitab-kitab kecil-kecil yang lain, bagaimana tasawuf dan syariah dipadukan. Sebab kepedulian dalam pengajian Melayu itu melihat ya aliran pemikiran yang masuk dalam dunia Melayu ya. Setahu saya yang pernah saya ketemukan data adalah Syekh Kiai Ahmad Dahlan singgah di Tanjung Pagar, itu saja. Itu besar kemungkinan sebab beliau pulang ya, dari haji ya. Baik, sekarang kita ada soalan dari saudara Hakim Abdul Rahim. Boleh tidak Ustaz terangkan secara ringkas bagaimana ajaran Wahdatul Wujud dibantras secara ilmiah? Silakan Ustaz. Okey. Sebenarnya tentang Wahdatul Wujud ni dibincangkan panjang dalam Tuhfatul Raghibin. Tajuk bukunya panjang sebenarnya. Tuhfatul Gharibin fi bayan haqiqah iman al-mu'minin wa ma yufsiduhu min riddah al-murtaddin. Kitab ni ditulis lebih awal iaitu 1774. Beberapa tahun selepas beliau pulang daripada Mekah. Kan kalau buku fikir tadi ditulis 10 tahun kemudian. Okey, kalau kita lihat sejarah Wahdatul Wujud ni ada berlaku contohnya di negeri Arab, contohnya Al-Hallaj kan di Iraq kan, maknanya Wahdatul Wujud ni secara umumnya seseorang itu yang mendakwa bahawa dia telah bersatu dengan Tuhan, maknanya Tuhan di dalam bajuku, Tuhan di dalam perahuku, Tuhan telah menyatu denganku. Dia ada beberapa teori-teori lah, ada Syekh Muhammad Arsyad ada menyebutkan dua teori. Satu teori ni masih boleh diterima, seperti mana yang Abdul Rauf itu pada dia itu masih boleh diterima kan. Yang tak boleh adalah bila seorang kata yang datang ini bukan aku, yang datang ini Tuhan. Itu yang cerita tentang fatwa yang dikeluarkan. Maknanya Sultan memanggil orang itu yang didengar bahawa dia mengajar suatu ajaran yang menyeleweng, mengatakan Tuhan menyatu dengannya. So bila dia datang, dia kata yang datang ini bukan aku, yang datang ini Tuhan, dia kata. So kemudian kali kedua dipanggil, suruh Tuhan itu datang. Dia kata Tuhan itu tidak mahu datang. Jadi ini bermasalah ya. Ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Arsyad, Muhammad Arsyad. Inilah yang menyeleweng tadi kan, yang merosakkan kepercayaan masyarakat. Jadi memang ada fatwa disebutkan, beliau kata ini kalau dahulu dihukum mati ni, contohnya Hallaj kan dan sebagainya. Kalau di Indonesia lebih awal Siti Jinnah ya. Syekh Siti Jinnah juga ada pemahaman yang hampir sama dan dia juga tak selesai dihukum bunuh juga. Jadi memang dalam sejarah Islam memang sesiapa yang mendakwa dia tu Tuhan memang bermasalah kan. Suddenly orang belajar agama dia kata okey sekarang Tuhan telah menyatu dengan saya, jadi saya Tuhan. Jadi masalah itu kan. Jadi itu yang cuba diselesaikan tentang pemahaman Wahdatul Wujud ini. Ada yang tidak sampai begitu. Ada kata Tuhan bersamaku dalam perahu. Maknanya dia tak kata dia Tuhan, tapi dia kata Tuhan bersamaku. Itu masih boleh diterima kan. Maksudnya sebahagian orang tidak menerima itu pun, tapi bila dikaji dengan lebih lanjut kan, memang maknanya orang yang mungkin dia kata telah fana ya bersama Tuhan, dia apa dia panggil mengkaji ataupun berzikir kan, dia kata Tuhan bersamaku, itu mungkin tak ada masalah sangatlah kan, kerana dia rasa dekat dengan Tuhan. Memang Tuhan Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada anak Adam itu daripada ulat lehernya kan. Innallaha ma'al muhsinin, sungguhnya Allah bersama orang yang buat baik. Memang ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa Tuhan bersama-sama orang yang baik kan. Tapi kalau kita kata Tuhan bersamaku, aku menjadi Tuhan, itu bermasalah kan. Kalau zaman Nabi Musa, Firaun kan mengatakan aku Tuhan kan. Jadi itu adalah kita kata pelajaran tentang Wahdatul Wujud yang bermasalah tadilah yang dihandle ataupun yang disebutkan oleh Muhammad Arsyad ini dalam kitabnya kan, Tuhfatul Raghibin tadi. Okay. Sedikit menambah Ustaz, kalau kita perhatikan dari sudut fiqh, beliau sendiri berpandu daripada kitab awal oleh Syekh Nuruddin Araniri. Ya, Syekh Nuruddin Araniri itu yang di Aceh itulah yang mengepalai pembantrasan terhadap kelompok Wahdatul Wujud. Ya. Jadi saya rasa mungkin dalam hal tasawuf Syekh kita ini juga cenderung untuk
mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Nuruddin Araniri. Ya. Mungkin agak menarik kalau anda dalam pengajian Melayu, debat berkenaan dengan ini, kita pengajian Melayu pun ada debatnya itu berkenaan dengan ini, nak cari kenapa Araniri juga berkesimpulan begitu. Akhirnya kita dapati bahawa tesis ya pernah yang ditulis, sebuah buku ditulis oleh Syed Muhammad Nagib Al-Attas, ya. Beliau sendiri mengatakan bahawa sebenarnya Araniri tidak faham dengan ajaran Wahdatul Wujud yang dibawa oleh Hamzah Fansuri. Ya, jadi ini satu lagi kontroversi besar, berpanjangan, tapi maklumlah ya, ini dalam kampus saja, orang tak bicara di luar ya. Agak menarik, dan teman-teman dari golongan santri yang moden pun ya dah terputus dengan kitab-kitab kuning ini, kecuali santri-santri tradisional ya, yang salafiyah gitu ya. Baik, ada soalan juga di sini. Sabilan Muhtadin dikarang atas permintaan Sultan, apakah sebab keperluan masyarakat atau istana yang mendorong Sultan untuk meminta Syekh Al-Banjari mengarang kitab itu? Ya. Menurut bacaan saya, yang minta bukan Sultan saja, orang-orang lain pun minta. Cuma bila Sultan minta ni, apa dia panggil, lebih, kalau kita lihat, beliau menyatakan, apa dia panggil, beliau describe Sultan tu Sultan yang adil, Sultan yang baik, yang berbuat baik kepada rakyatnya. Jadi saya kira dalam tradisi Islam kan, dalam tradisi Islam maknanya ulama dan juga umara ataupun pemerintah dan ulama ini biasanya kalau mereka dapat bekerjasama secara harmoni, masyarakat itu harmoni. Kenapa saya katakan begini? Ketika Abdul Rauf dan Sultan ini, Belanda tak dapat hantar governor kat Banjar sebenarnya. Kalau kita lihat 15 sampai 18, abad ke-15 sampai 18, Belanda tidak dapat masuk ke Banjar. Dia dah masuk tempat lain dah. Kalau kita lihat perang Banjar berlaku selepas 18 tadi. Jadi menggambarkan agak kita kata kuasa Sultan menjaga kebajikan rakyat itu sangat kuat pada masa itu. Biasanya dia kata bahawa Belanda tidak dapat mengadu domba dalam Banjar. Mereka menggunakan perkataan itu. Kan? Jadi saya kira ini satu yang positif, kan? Maknanya banyak kali apabila ulama dapat bersama dengan secara harmoni dengan pihak pemerintah ataupun Sultan itu menghasilkan suatu keadaan yang baik, kan? Dan ini buktinya banyak kali. Abdul Rauf juga begitu ya. Abdul Rauf di Aceh. Ketika zamannya itu aman. Bukan hanya beliau menjadi mufti dan mengeluarkan kitab dan fatwa pada masa itu, malahan Sultan yang pada masa itu adalah perempuan, Sultanah. 3 kali Sultanah bersedia ganti semasa Abdul Rauf itu di Aceh. So, ini menjadi satu bukti bahawa tidak ada masalah untuk ulama memberikan nasihat kepada Sultan, memberikan peraturan hidup yang baik agar rakyat hidup dalam aman dan harmoni. Itulah yang diajar Islam. Saya kira tidak ada permasalahan di situ. Kan malahan Sultan, kalau kita lihat tadi, Sultan sponsor beliau. Kalau hari ni kan kalau kita pergi scholarship balik nak kena serve bond kan, tapi beliau tak serve bond. Malahan Sultan berikan dia tanah untuk dia buat sekolah dia sendiri. Sultan tak cakap oh kena ajar ini, tidak kan. Maknanya Sultan tidaklah mengatakan okey kamu kena ajar ini dan sebagainya. Kita lihat beliau ada maknanya beliau yang mencorak sebenarnya. Beliau yang mencorak pendidikan, pemikiran masyarakat kan dan sebagainya. Saya kira itu satu perkara yang positif dan baik sebagai suatu pelajaran sejarah ya yang berlaku pada zaman beliau. Ya. Juga kalau pola sejarahnya begitu, artinya istana ya bergantung kepada raja tertentu yang menaungi kegiatan para ulama. Ya, ulama diberikan sebidang tanah, kemudian mereka boleh buat pondok. Kalau kita tahu pondok adalah swadaya ya, yang boleh tanam sendiri, hasil dari situ buat dimakan dan sebagainya. Kalau kita perhatikan Aceh tentu bagus, Palembang, Riau, ya, Kepulauan Riau, ya, kita dapat lihat contoh-contoh di mana raja-raja menaungi ya, pada abad ke-19, dan kalau di sini abad ke-18 ya, abad ke-18 di Banjar. Jadi patternnya kita sudah ada. Ya. Di sini ada soalan, ada yang saya tak sebut, kalau itu namanya tak disebut ya di sini. Pada pandangan Ustaz, apakah kitab ini seharusnya dihidupkan kembali di masjid-masjid dan institusi agama untuk membina keilmuan yang mantap dalam masyarakat?
Okey. Jawapan pertama saya bagus jikalau dapat digunakan kembali. Tapi soalannya ialah adakah tenaga pengajar itu mahir mengolah dan membaca, mengolah, memberikan pandangan yang bernas. Tidak sedikit juga yang kadang-kala mereka cuba nak menghidupkan tradisi kitab kuning. Tapi kadang-kala kelas itu mengantuklah. Kerana apa? Kerana mereka membaca sebiji-sebiji bahasa dahulu, kan? Pelajar pun cuba nak faham apa maksud yang cuba nak disampaikan. Jadi perlu ada olah bahasa. Maknanya setelah dibaca teks itu harus digunakan bahasa yang baru dan disampaikan pelajaran yang penting. So, kalau nak digunakanlah, kalau memang bagus, memang sangat syarat dengan informasi yang bermanfaat, kan? Tetapi harus ada moderator tadi yang menyampaikan itu harus bijak mengolah bahasanya dan isinya agar pelajar melihat ini satu nilai tambah, kan? Itu mana ada syarat lah, ada syarat. Ya, kalau di Jawa saya ada perhatikan beberapa kitab kuning itu sudah dibuat dalam bahasa Indonesia. Ya, ditransliterasi dipanggil itu, dan itu memudahkan untuk pembacaan, dan di dalam kitab itu selalu dipakai anotasi. Anotasi itu maknanya untuk menjelaskan syarah, ya. Tapi di bawah bukan syarah yang klasik, tetapi anotasi referensi, ya, siapa yang bicara ini gini-gini, kemudian penjelasan, dan ada yang konteks yang tak perlu dipakai sekarang diberikan penjelasan dalam anotasi. Ya, saya rasa baik di itu, tapi begitulah kata Ustaz, ya, nak cari orang yang berkemahiran untuk membaca dan menelaah dan mensyarahkan itu. Itu perlukan sedikit masa, ya. Kemudian dari saudara Syafiq Syahrom, bolehkah kitab-kitab sedemikian dikaji sebagai sebahagian daripada asas dalam identiti kontemporari Islam Nusantara? Saya rasa kurang lebih ini tadi Ustaz dah jawab, ya. Ya, adakah, tapi Ustaz rasa boleh tak ni sebagai identiti Islam Nusantara kitab-kitab ini? Saya kira kalau kita lihat pengkaji awal ni orang Belanda, Belanja, orang Jerman, kan, mereka melihat bernilainya khazanah kita. Tapi kita sendiri orang Melayu, kan, kita tak melihat ini suatu khazanah yang berharga. Jadi kita harus menukar persepsi kita, kan. Kita ada banyak kitab-kitab yang ditulis 300-400 tahun yang lalu. Mengapa tidak kita baca dan kaji kembali? Kemudian kitalah menjadi penterjemah, kitalah yang menyampaikan kembali, menghidupkan, mengangkat kembali karya-karya ulama kita. Contohnya Riddle, sebagai contoh Peter Riddle. Dia mengatakan beliau ini seorang paderi mubalik Kristian. Beliau lah pertama yang menulis tentang Abdul Rauf. Saya fikir tak ada orang Islam yang berminat membaca Abdul Rauf selain Peter Riddle. Tapi itulah hakikatnya, kan? Riddle itulah yang mengangkat kembali karya Abdul Rauf. Kalau hari ini kita menulis Abdul Rauf, kita akan membaca Riddle, kan? Dan terdapat juga dalam analisa lanjut, terdapat salah faham. Contohnya sebab mungkin bukan bahasanya, mungkin bukan agamanya, jadi ada banyak tempat yang tersalah faham. Contohnya pada pandangan awal, ini hanya terjemahan daripada kitab-kitab Arab yang ringkas-ringkas saja, bukan karya asli. Tapi ketika ulama kita sendiri yang membaca kembali, ini karya asli ni. Memang Abdul Rauf yang mencarahkan, yang mentafsirkan. Kan, kitab-kitab lain tu sebagai rujukan, sebagai sebagai nota kaki, bukan terjemahan kitab-kitab itu. So ini satu contoh yang sangat baik untuk kita fikirkan, kan. Karya ulama kita dibaca oleh orang lain, kemudian yang mengajar kita, dan kita sendiri kurang inisiatif, kan, untuk membaca khazanah kita. Jadi kita harus menukarlah persepsi ini, kena mengurat langkah. Kan, contohnya mungkin institusi-institusi seperti NUS ataupun MUIS dan sebagainya harus melihat kembali. Kalau di Indonesia banyak dibuat anotasi-anotasi tadi, di sini sudah ada atau belum, kan? Jadi kita langkah-langkah itu dah dibuat di tempat-tempat tertentu, tapi mungkin belum menyeluruh, kan? Jadi boleh kita ambil sampel-sampel tadi untuk dijadikan satu wacana ilmu barulah, kan, lebih segar, kan, lebih segar gitu, kan? Kalau tidak kita tunggu imam mensyarahkan, ustaz mensyarahkan di masjid saja, kan, tidak menjadi satu wacana akademik. Jadi harus di negeri lain dah jadi wacana akademik. Jadi harus ditimbulkanlah di sini. Begitu juga ustaz nak dapatkan minat, ya, untuk anak-anak di kampus itu belajar teks-teks ini, ya. Saya mengajar sastra klasik, ya. Kelas saya itu 6 orang aja. 6 orang, maknanya NUS bayar saya luar biasa mahal, ya.
diberikan gaji kemudian 6 orang saja kalau sastra klasik kerana dia dalam bahasa Melayu. Dan sebenarnya kitab-kitabnya kita ada di perpustakaan. Kitab-kitab yang besar, yang kecil-kecil belum ditransliterasi. Sayangnya minat tidak ada. Jadi contoh kalau kita pakai beberapa syarah daripada Samsuddin Al-Sumatrani menjelaskan bait-bait syair tasawuf oleh Syekh Hamzah Fansuri. Luar biasa, bagus karyanya itu. Tapi begitulah, minatnya tidak ada. Saya dapat, kemudian lepas, dan modulnya pun satu kali saja, satu kali, iaitu 1 semester. Tapi nak minta minat pada adik-adik yang muda-muda itu memang susah. Saya terlatih sastra klasik tahun 2000. Itu bayangkan ni dah 2020, belum ada yang ganti. Jadi agaknya dah agak ini. Yang santri kita yang moden-moden pun tak baca, yang pengajian Melayu pun agak lesu-lesu nak ambil, tak mau. Jadi kita perlukan, saya rasa, lebih kreatif, Ustaz. Teman-teman di pesantren-pesantren Indonesia telah menghasilkan apa dipanggil reader. Seperti bunga rampai. Bunga rampai itu adalah kumpulan semua, diperkenalkan kepada anak-anak muda, kemudian siapa yang mau lanjuti, nanti boleh terbit dan sebagainya. Ini ada soalan lagi daripada Hakim Abdul Rahim. Apa perbezaan metodologi yang dianuti oleh Wali Songo dan Arsyad Al-Banjari dan dampaknya pada komuniti di Kalimantan Selatan dan Jawa? Adakah agaknya? Saya kira doktor ini satu peluang untuk dibuat kajian perbandingan metodologi Wali Songo dan juga Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya kira suatu peluang yang saya sendiri pun membuat. Saya nak kena berikan assignment kepada para pelajar doktor lah yang tadi. Ataupun mungkin para asatizah muda-muda kan yang baru graduate kan. Mereka ni mungkin sedang membina kerjaya dan sebagainya. Ini adalah peluang untuk mereka menjadi researcher dalam bidang-bidang yang tidak. Antara motivasi saya sebenarnya dalam mengkaji kitab-kitab ini adalah motivasi agama. Contohnya, para ulama ini menjadi ulama besar mengajar kita Islam, membawa Islam ke Kalimantan. Kalimantan setelah Muhammad Arsyad ni datang ke Kalimantan, Islam berkembang dengan agak pesat. Kan? Jadi mereka ni telah jadi contohnya sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang agama, kita ingin agar masyarakat kita dapat hidup dengan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh agama kita dengan baik kan. Jadi itu adalah motivasinya. Bagaimana ulama dulu boleh sampai begini bukan beliau saja, anak-anak cucunya. Ada yang kata lebih daripada 10 orang anaknya cucunya jadi mufti dan qadi, lebih dari 10 orang. Kan? Ada yang kata beliau ini matahari Islam. Maknanya dia pergi ke mana pun semua bersinar kan. Jadi kita hari ni agak terkial-kial Contohnya anak murid sendiri pun mungkin pemahaman Islamnya pun mungkin belum kuat, belum faham betul. Jadi ini adalah satu peluang untuk kita melihat model-model yang lebih awal para ulama tadi untuk kita adaptasi dalam kehidupan hari ini. Itu motivasi saya sebagai seorang ustaz lah. Kan? Dan saya kira ada adik kan para asatizah muda sekarang ni di Singapura, even pihak kerajaan pun sering menyatakan asatizah harapan dan sebagainya. Jadi saya kira ini adalah satu peluang di mana mereka boleh buat kajian dan kemudian berbakti kepada masyarakat dengan bahan-bahan yang telah mereka kaji tadi kan. Kalau tidak kan dia hanya menggunakan bahan orang lain kan. Jadi ini adalah satu peluang pada pandangan saya. Bukan hanya asatizah saja, juga anak-anak muda kita kan yang berbangsa Melayu ataupun bangsa yang lain. Contoh Riedel tadi kan. Yang pertama mengkaji Abdul Rauf kan. Banyak sebenarnya karya-karya kita di Belanda itu contohnya Annabel Gallups kan. Apa sahaja mushaf Al-Quran yang kita nak tahu kita kena tanya dia sebab memang dia dah arif dah semua bahan-bahan kita kan. Kenapa bukan kita? Kenapa bukan kita yang mengkajinya? Kan? Saya kira itu harus dibuat refleksi lah. Ini macam sesi refleksi sikit lah. Okay. Ada besar kemungkinan juga Ustaz, banyak teks-teks kita ini tersimpan dalam pegangan keluarga-keluarga tertentu dan masjid-masjid tua. Dan waktu contohnya Pusat Bahasa Indonesia itu mahu mengumpulkan, juga ada resistensi. Lebih senang dapatkan permit ambil mereferensi karya ini di Belanda atau di London daripada pemegang-pemegang di rantau ini.
Sebab pemegang rantau ni kadang-kadang tak mau, sudah dikeramatkan teks itu. Ya. Jadi langsung tak boleh disentuh, tak boleh dapat hal itu sebahagian daripada warisan ilmiah. Ya. Harus kita lihat sebagai ilmiah, ya, bukan sebagai benda yang keramat. Ya. Jadi itu agak ada satu gap yang luar biasa besar. Ya. Teks ada sebenarnya. Kemudian ada juga di kampus-kampus Indonesia, Institut Islam Negeri. Ya. Ini college Islam gitulah, ya, yang banyak tesis, termasuk juga Malaysia. Ya. Tesis-tesis kecil ini itu belum diterbitkan. Selalu tesis kita banyak, bagus, tapi tak diterbitkan. Kalau dia habis belajar, kemudian dia dapat kerja lain, dia tak terbit. Kalau melainkan dia jadi dosen, jadi pensyarah, barulah diterbit. Ya. Jadi kita ada gap di sini. Ya. Dan kita lihat beberapa contoh teman-teman kita di Akademi Klasika Jawi, ya, di Kuala Lumpur pelan-pelan sedang mendalui usaha-usaha ini. Moga-moga ke depan, ya, anak-anak kita, mungkin adik-adik kita yang muda-muda tampil untuk membuat kajian yang lebih menyeluruh. Ya. Ini ada satu soalan. Ya. Bolehkah saya simpulkan bahawa Syekh Arsyad terima wahdatul wujud dan yang ditentang ialah kesalahfahaman tentang wahdatul wujud yang seterusnya menyalahi akidah? Apa pendapat Ustaz? Ini dah jadi macam forum agama pula, ya. Ya. Okey, seperti yang saya katakan tadi, Abdul Rauf ada menyatakan tentang wahdatul wujud ini ada dua kategori. Satu yang diterima, satu yang tidak diterima. Jadi boleh dibaca dalam kitabnya lah tadi, Tuhfah Al-Gharibin tadi. Yang macam saya ulang kembali, yang tidak diterima tu apabila seorang itu fana mengatakan aku dah menjadi Tuhan, itu memang tak dapat diterima. Kan tidak boleh. Bagaimana tinggi pun kita kata pada panggil seseorang manusia itu dalam dari sudut ke spiritualnya, dia tidak boleh menjadi Tuhan, dia tetap hamba Tuhan. Tapi kalau yang satu lagi maknanya Tuhan dekat dengan dia, dia rasa Tuhan dekat dengan itu yang saya berikan bahasa mudah lah, itu dapat diterima lah. Jadi dalam beliau mengkategorikan dua. Jadi menurut beliau yang dipanggil Hamzah Fansuri itu yang boleh diterima, tak sampai yang ke pertama tadilah. Ini memang line-nya agak tipis lah. Agak memang tidak nampak, tapi ada perbahasan tentang itu. Dan juga kita berdepan sebenarnya dengan dua pola bahasa yang berbeza. Ya. Satu pola bahasa yang bersifat figuratif. Ya. Tamsilan-tamsilan diperlukan. Contohnya dalam karya-karya Hamzah Fansuri. Ya. Kemudian kalau dari tradisi nakliyah itu adalah teks-teks yang dibaca secara harfiah. Ya. Berdasarkan kepada argumen yang rasional. Ya. Itu agak membezakan. Satu gunakan bahasa lambang, satu gunakan bahasa ilmiah lah kita kata gitu, ya. Ilmiah untuk hari ini. Jadi adanya pertembungan di situ. Malahan Hamzah Fansuri juga menyebut bahawa apa yang dibicarakan ini bukan untuk awam. Ya, dia ada al-awam, ada al-khas sebagai contoh. Jadi yang khas itu harus berguru, dia bilang. Nah, makanya apa yang dibicarakan oleh Hamzah Fansuri itu disyarahkan oleh muridnya yang terbaik, Syamsuddin Al-Sumatrani. Ini bukan sembarang-sembarang ambil buku je terus baca dan terus jadi sufi. Bukan gitu, ya. Kerana Hamzah sendiri mengatakan ada 4 dasar yang harus ditempuhi oleh semua sufi dalam itu. Ya. Pertama, memegang syariah. Kedua, ada guru yang dalam bentuk tarikat. Ketiga, dalam tarikat itu lanjutan ketiga adalah mempelajari ataupun menekuni hal yang dipanggil ilmu makrifat. Dan tujuan terakhir itulah hakikat. Jadi jalan 4 ini, kalau kita baca kitab-kitab Melayu, semua ada sebut tentang ini. Bukan pandai-pandai saja terus. Ya. Jadi sebenarnya juga kita melihat bahawa adanya pergeseran di Nusantara. Ya, antara Islam yang lebih formal syari'i dengan Islam yang lebih sufi tasawuf. Dan tasawuf itu juga pecahannya lebih banyak. Ya, ada tasawuf yang lebih Al-Ghazali sebetulnya. Ataupun tasawuf yang banyak berpandukan daripada tarikat-tarikat. Ya. Kalau kita lihat di Kalimantan Selatan itu, tarikat Samaniyah sebagai contoh, itu agak kuat. Ya. Kalau di Riau mungkin tarikat Naqshbandiyah begitu. Ya. Jadi tarikat ini adalah satu yang bukan untuk dibuka untuk semua orang. Ya. Siapa yang benar-benar mahu menekuni, itulah akhirnya. Ya. Baik, saya rasa kita sudah pada masa ini sekadar mungkin diberikan penutup sebelum saya minta Ustaz menutup. Ya, berkenaan dengan tokoh kita ini, sekadar saya mau menambah bahawa kitab kuning ini sebagai warisan Nusantara adalah sebahagian daripada warisan keagamaan, warisan keilmuan dan warisan keagamaan kita pasti. Ya.
Yang menariknya adalah semua kitab kuning ini ditulis oleh pakar yang bukan calang-calang orangnya, kaji sampai duduk Mekah sampai 30 tahun, dan apa yang menarik adalah kesimpulan-kesimpulan mereka itu sangat dekat dengan apa yang berlaku di rantau ini. Hamzah sebagai contoh Hamzah Fansuri menggunakan perahu sebagai tamsilan bahawa perahu itu menuju pada pulau, dan pulau itu diibaratkan tingkat martabat yang terbesar, tertinggi, iaitu wahdatul wujud. Kalau kita pakai contoh daripada, tak silap saya, Kemas Fakhruddin atau Kemas Abdul Singgil atau Kemas Fakhruddin, itu berkenaan dengan bagaimana mencari tingkat keagamaan. Nak macam kelapa, dia kata. Ada bentuk sabutnya, ada bentuk isi kelapanya, dan ada minyaknya. Mana kita nak capai, dia kata. Ini tidak mungkin ada dalam dunia Arab. Sebenarnya pokok kelapa hanya khas di rantau ini. Kemudian kalau kita perhatikan Arsyad Al-Banjari sendiri, kalau dikatakan kesimpulan fiqhnya itu agak, kalau hari ini dah liberal lah gitulah, pasal tatu, persoalan apa lagi, keranda, memakai keranda waktu pengemudian. Kenapa itu diperbolehkan dalam fatwa beliau? Antara lain adalah mahu mengelakkan bahawa nanti ada mayat yang mudah terkeluar sebab tanahnya di situ adalah tanah rawa, atau binatang buas. Jadi diperlukan untuk kalau nak pakai keranda, silakan. Kemudian berkenaan dengan kutipan zakat, antara dibicarakan itu adalah pengagihan zakat, bukan sekadar kutipan. Dan untuk mengagihkan itu, beliau memaknakan besar takrif fakir itu, takrif miskin itu. Kalau kita pakai yang tradisional, itu banyak orang tak dapat pengagihannya. Tetapi kerana dia menyimpulkan ada orang yang memerlukan, dan dia mengatakan juga boleh kita kasih sebidang tanah, supaya orang itu boleh mengusahakan. Itu luar biasa inovatif. Maknanya ijtihad yang dibuat oleh ulama Nusantara terdahulu, mengkontekstualisasikan dengan apa yang telah berlaku di rantau ini. Saya rasa itu tambahan saya saja. Mungkin Ustaz sebagai penutup, silakan 2 minit. Okay, saya kira sebagai penutup, wajar untuk kita terus mengkaji para ulama awal kita, kan? Pertama, setidak-tidaknya kita mendapat inspirasi bagaimana mereka selama berpuluh-puluh tahun mendidik masyarakatnya. Bukan hanya mengajarkan baca Al-Quran sahaja, tapi memahaminya dalam konteks kehidupan masyarakat mereka. Kalau kita lihat tadi, istilah-istilah Melayu banyak diguna pakai, kan? Contohnya saya teringat doktor sebut tentang keranda. Even dalam buku tu ada ada drawing bagaimana nak angkat. Dia kata lebih utama kalau pakai mengangkat keranda itu yang 3 segi. 1 orang kat depan, 2 orang kat belakang. So dia gambar ada drawing lagi, kan? Jadi ini sangat mendetail, kan? Jadi itu pertama. Kedua, tentang bagaimana kita memahami teks-teks mereka ini. Ada kalanya perlu kita kaji kembali, kerana ada yang mereka menggunakan majaz, dipanggil. Majaz ini adalah bukan ataupun isti'arah, bahasa Melayunya perumpamaan. Ada bahasa Melayu kan kita juga ada kalanya menggunakan hakikat perkataan yang betul-betul, ataupun ada gantian perumpamaan. Jadi begitulah dalam istilah-istilah tasawuf dan sebagainya, harus dilihat perkataan-perkataan tadi. Jadi di sinilah pentingnya pengkaji-pengkaji, kan, untuk membantu masyarakat memahami teks-teks agama kita, kan. Jadi satu peluang lah pada pandangan saya, satu peluang kalau kita lihat, saya punya tajuk awal itu adalah tentang tokoh, teks dan konteks. Jadi tiga-tiga ini tidak boleh jalan bersendirian. Tidak boleh kita tahu siapa Abdul Rauf tapi kita tak tahu apakah yang beliau lakukan, kan? Kerana dengan kita kontekskan atau kita connectkan tiga ini, jadi kita mendapat manfaat lebih besar, kan? Sebab saya dapati sebahagian ada yang suka mengkaji tokoh tapi dia tak kaji teks-teks tokoh itu, kan? Itu yang banyak. Kalau anda Google lah sebagai contoh, anda akan dapati banyak cerita pasal biografi tokoh. Tapi tentang bahan tokoh tadi yang menulis beribu-ribu muka surat ini, yang ambil hanya beberapa muka surat saja untuk dijadikan contoh,
kan. Jadi maknanya ada banyak peluang lagi lah untuk dikaji sebelah sini, maknanya mengkaji teks mereka, memahami dalam konteks mereka dan juga untuk sesuaikan dengan hari ini. Saya kira itu manfaatnya akan besar. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustaz. Dalam bahasa modernnya, pendekatan yang dipakai ini adalah sosiologi ilmu. Ya, sociology of knowledge. Mana kita mengkaji seorang tokoh, karya beliau, konteks beliau dan apakah saingan-saingan yang ada pada waktu beliau itu. Ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, yang berada di rumah pun, kita sudah tamat pada sesi kita ini dan mohon ya untuk teman-teman memberikan maklum balas. Ini sangat penting bagi kami. Kalau rasanya suka supaya forum seperti ini terus diberlanjutan, ini sangat nanti baik informnya diberikan kepada pihak MHC. Ya, jadi ke depan nanti mungkin kita boleh ada banyak lagi siri-siri seperti ini. Ya. Baik, ini adalah maklum balas dan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kerana hadir. Apa juga kekurangan dari saya sebagai moderator pada petang ini, mohon-mohon teman-teman Bapak Ibu memaafkannya. Sekian, terima kasih.